إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الأظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengungsi surau beserta dengan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kehidupan sehingga dengan nikmat panjang umur itu menjadikan kita sentiasa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih punya ruang untuk memperbaiki diri, memperbaiki amalan-amalan kita, khususnya ibadah-ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat, dan juga memperbaiki hubungan kita sesama manusia, lebih-lebih lagi hubungan kita sesama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa menuju ke arah kebaikan dengan bimbingan dan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala sampailah hari kita dimatikan, mudah-mudahan tuan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita dalam pada surah Buruj. Kita bermula pada hari ini ayat yang ke-8 suratul Buruj. Yang ada buku ni muka surat 75. Muka surat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق الله العظيم وما نقموا minhum nun mati bertemu dengan ha izhar halqi dibaca tanpa dengung, dibaca dengan jelas dan nyata tanpa dengung. Atau kalau menurut kaedah bersama Osmani ni, semua nun yang mati ada tanda mati di atasnya, kita tak boleh dengungkan. Minhum illa, hum illa. Ini satu lagi huruf yang mengeluarkan hukum bila dia mati, iaitu huruf mim. Tadi huruf nun, ini huruf mim. Mim mati bertemu dengan hamzah berbagi bawah, hukumnya izhar syafawi. Kita baca juga tanpa dengung seperti mana izhar halqi. Jangan tukar tu, izhar halqi bahagian nun mati dan tanwin, izhar syafawi bahagian mim mati. Itu hukum asas dalam tajwid dua kan. Satu bahagian nun mati dan tanwin, yang kedua bahagian mim mati, kemudian bahagian mad. Tak banyak tuan-tuan. Illa ay, tanda panjang tu. Illa ay. Semua tanda panjang dulu saya pernah sebut dalam Quran kita baca dengan 4 harakat. Kecuali yang sama pattern dengan waladdallin. Alif mati, ada huruf mat mati, alif atau waw atau ya, di hadapannya ada huruf yang bersabdu macam dallin. Alif mati, lepas tu lam. Lam tu ada tasydid atau sabdu. Yang itu mad lazim kalimi musaqqal, itu tak boleh baca 4, tu kena baca 6. Al-haqqah, as-sakhah, ini semua kena baca 6 harakat tanda panjang tu. Selain daripada bentuk itu, kita kena baca dengan 4. Begitu juga tanda panjang yang duduk di atas huruf, macam alif, lam, mim. Lam tu ada tanda. Atas lam, atas mim ada tanda panjang. Tanda panjang tu tak boleh baca 4. Tanda panjang tu kena baca 6. Tapi kalau orang dia tahu hukum mad, dia tahulah nak bagi-bagikan itu mad apa. Cuma saya bagi kaedah ya, nak tahu macam mana tanda panjang yang 4, tanda panjang yang 6. Ayyu'minu, yang di sini mad jaiz munfasil. Ayyu'minu, nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah, dengung 2 harakat. Ayyu'minu billahil azizil hamid. Hamid, mid tu mad arid disukun, boleh baca 2, hamid, hamid 4, ataupun hamid 6. Mid tu mad arid sukun, dan yang mati di ujung tu qalqalah ura, hamid. Kena kuat sikit bacaan sebab mati di ujung. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran, ilmu tafsir. Ayat yang ke-8 Allah menjelaskan, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan kerana mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
Allah Ta'ala tersebut mereka. Mereka ni merujuk kepada sebelum ni kita dah bincangkan Ashabul Ukhdud. Orang yang beriman dalam sebuah kampung yang dibakar dalam parit-parit yang besar oleh seorang raja kerana mereka beriman. Mereka tak beragama Yahudi seperti raja dan pengikutnya. Mana yang beriman dengan Allah yang keluar daripada agama Yahudi semua dibakar dalam parit yang besar. Ya Allah Ta'ala sebut kisah raja tu. Dan mereka, ini raja-raja itu tidak menyeksa orang-orang mukmin, raja dengan pengikutnya. Melainkan kerana mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Salah pula beriman pada Allah. Zaman itulah. Kemudian ayat yang ke-9, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji itu juga mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Baik tuan-tuan, kita detailkan, kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Sungguh malang nasib orang-orang yang beriman itu. Mereka diseksa oleh Ashabul Ukhdud kerana menganggapnya bersalah disebabkan beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ashabul Ukhdud tu maksudnya orang-orang yang menggali parit, yang mempunyai parit. Dulu sebelum ni kan raja dengan pengikutnya yang menggali parit dalam, kemudian dicampakkan orang-orang yang beriman ke dalam. Mereka itu semua digelar sebagai Ashabul Ukhdud. Jadi sungguh malang nasib orang beriman dibakar hidup-hidup. Apa kesalahan mereka tu? Kerana beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kalau orang bermusuh dengan orang beriman ni salah. Sama ada satu orang tu memang orang kafir, yang kedua orang tu beriman juga tetapi tidak berapa nak faham tentang tuntutan iman kat atas dia. Orang kafir menzalimi orang beriman tu biasalah. Tapi kalau orang yang beriman dengan Tuhan dalam masa sama dia pun menzalimi sahabat-sahabat seimannya, ada masalah dengan iman orang. Dan nanti kita tengok ayat kat bawah. Sungguhnya Allah mengancam perbuatan mereka itu kerana telah menyaksikan kekejaman yang telah mereka lakukan kepada orang-orang beriman. Ayat ini merupakan janji baik yang sangat menyenangkan hati orang-orang beriman dan juga merupakan ancaman buruk kepada orang-orang kafir. Allah Ta'ala kata dia menyaksikan, wallahu ala kulli syai'in syahid. Apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud kepada orang beriman, membakar orang beriman hidup-hidup, tak kira umur kecil tua besar, tua muda, semua dicampakkan ke dalam parit yang dipenuhi dengan api. Ayat yang ke-8 ni tuan-tuan, kata Imam Qurtubi di sini ada tak catat? Wa ma naqamu minhum, di mana raja dan pengikut-pengikutnya itu tidak membakar mereka kerana mereka beriman, mereka meyakini membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Tuhan yang dibenarkan oleh beriman, orang beriman itu adalah Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini. Dan Allah Ta'ala mengugut pada ayat wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini satu ugutan pada orang yang membakar tu. Allah Ta'ala sebut, hai alimun bi'amali khalqihi la takhfa alaihi khafiyah. Di mana Allah Ta'ala menyaksikan semua perbuatan makhluknya, tidak ada sesuatu pun perbuatan makhluknya yang tersembunyi daripada pengetahuan. Beritahu kau bakar orang beriman, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan semua perbuatan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kemudian disambung lagi ancamannya kepada orang-orang kafir yang menzalimi orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang menguji dengan siksaan
Fatanu ni asal menguji, mencuba, mengenakan fitnah, menimpakan. Kalau sebut menimpakan lagi mudah nak fahamkan. Orang yang menimpakan seksaan kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sedangkan mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka seksa jahanam dan bagi mereka seksa neraka yang membakar. Allah Ta'ala sebut dalam ayat, orang yang menimpakan kesusahan kepada orang beriman, lelaki dan perempuan, kalau tak bertaubat daripada perbuatannya itu, orang ini nanti dimasukkan dalam neraka jahanam dan mereka diazab dengan azab seksa yang membakar. Jadi ayat ni, dalam konteks ayat ni, hubungan ayat ni tuan, ayat ni menceritakan tentang ashabul ukhdud yang menzalimi orang-orang yang beriman. Kan? Allah menyebutkan kisah ashabul ukhdud dan menerangkan perbuatan kejam yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman. Walhal dia jika berkehendak dengan kudratnya dapat menghalang perbuatan durjana mereka terhadap orang yang beriman. Tentu sahaja mereka itu tidak dibiarkan tanpa menimpakan seksa di dunia, kerana seksa itu ditangguhnya sampai ke hari setiap mata manusia nanti dapat menyaksikan. Ayat ini umum, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sebab turunnya kerana kisah ashabul ukhdud yang membakar orang beriman. Baik, kita luaskan lagi maksud penafsiran ayat ini. Adakah orang-orang yang membakar orang beriman saja merupakan satu kesalahan yang akan diazab oleh Allah dalam neraka jahanam, diazab dengan azab yang membakar? Ayat disebut orang-orang ashabul ukhdud ni dia telah membakar orang beriman untuk hidup, maka Allah ancam dia dengan azab neraka jahanam dan azab yang membakar. Soalannya, adakah hanya kesalahan membakar orang beriman saja yang diancam oleh Allah? Adapun kesalahan-kesalahan lain masuk juga tuan. Ini di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang dulu-dulu. Di mana-mana zaman pun kita duduk, kalau orang tu menganiaya, menzalimi orang beriman, ada azab di sisi Allah untuk orang macam. Sebab tu saya katakan awal-awal tadi, orang kafir menzalimi orang beriman biasa. Memang dalam hati orang kafir ni dia tak suka orang beriman. Yang paling parah orang yang beriman sama dengan kita menzalimi saudara seiman. Dalam banyak perkara, dalam banyak hal. Zalim ni bukan bakar orang, bukan kotak kepala, banyak. Menghakis hak pun zalim. Merampas hak pun zalim. Menahan hak pun zalim. Banyak lagi bentuk kezaliman daripada orang beriman. Dan paling malang hari ini di merata dunia orang beriman dizalimi oleh saudara seiman. Tak payah nak dibahas panjang-panjang. Kalau panjang-panjang kita malam ni habis kat situ ya. Sedap cerita tu. Jadi tuan-tuan faham sendiri. Saya tak payah panjang-panjang dah. Fikir sendiri kan. Kalau dipanjang cerita orang, wah dia panjang cerita, panjang-panjang cerita. Cukuplah saya khabar. Dulu orang-orang beriman dizalimi oleh orang yang tak beriman. Zaman sekarang ni orang beriman lagi parah. Orang yang kafir memang dah kerja menzalimi orang beriman. Campur pula dengan orang beriman yang lain yang tak berapa nak beriman pun dia beriman. Iman tu tak apa nak sempurna. Dia pun sama sekaki, menumpang sekaki dengan orang yang tak beriman tu menzalimi saudara seiman ni. Cukup tu rasa jelas perkataan tu. Tak payah huraikan. Kalau huraikan kita habis kat situ ya malam ni. Insya masuk. Tapi tuan-tuan saya ingat tuan-tuan faham maksud saya. Faham Mama cocok nak cerita bukan. Nak cerita itu tuan-tuan, salah besar kita menzalimi saudara-saudara kita. Jangan buat macam tu. Kan? Apa contoh tuan? Kita yang mesti simpel. Kita dengan jiran. Kita jiran. Apa contoh kita menzalimi jiran kita? Kita mengumpet dia pun sebentuk daripada menzalimi jiran kita. Kita mengumpet dia. Ada tak mengumpet itu salah? Ustaz mengumpet tak apa Ustaz. Sebab Allah Ta'ala sebut yang tak boleh membakar ya. Mengumpet tak apa. Itu kau? Tak ada. Yang itu yang salah saudara-saudara kita kat bola hujung sana. Dia kata Allah Ta'ala kata yang najis daging babi je tadi. Yang lain tak najis sebab Tuhan aku daging. Kulit tak najis boleh buat kasut tadi kan. Itu sebab saya kata Tuhan dulu kalau macam itu mak ayah kita ni yang tak boleh kita herdik je. Tak boleh kata ya. Wala taqul lahumā uffin wala tanharu. Fala taqul lahumā uffin
Jangan kamu berkata oh ataupun ah kepada ibu kamu. Wala tanharhuma. Jangan kamu herdik ibu kamu. Mana ada dua kesalahan kepada mak ayah. Satu, tak boleh kata ah atau oh. Tapi kalau dia jawab orang nak rekod, tak boleh sebut tu. Yang kedua, jangan herdik dia. Dengan tong-tongking dia. Dan lain boleh. Tampar dia boleh. Terajang mak ayah kita boleh. Hantuk kepala ke dinding boleh. Sebab tak sebut dalam Quran macam tu. Ambil pasu, empat kepala tu. Boleh. Dipuji pula. Itu maksud dia. Tak. Kalau semua nak sebut dalam Quran ni berapa juzuk Quran ni agak ni. Jadi orang beriman, orang cerdik, dia faham bila baca Quran. Ni satu bentuk kesalahan kepada orang beriman. Membakar. Jadi kesalahan lain. Ribah, mengumpat, menghina, mengutuk, menahan hak yang sepatut dia dapat. Apa lagi? Banyaklah benda memalukan dia, menjatuhkan maruah dia. Ada banyak lagi kesalahan yang nama keburukan yang kita lakukan kepada orang beriman. Pasti ada balasannya sisi Allah. Bagi siapa ni? Summalam yatubu. Dia tak bertaubat. Kita buat salah. Saudara kita ngumpet dia. Kita jumpa makcik, minta maaf makcik. Dulu saya ngumpet makcik, saya khabar makcik bangang. Orang cakap itu. Boleh tu. Dalam mazhab Syafi'i kau nak beritahu minta maaf cik, dulu saya ngumpet cik, kau khabar apa? Saya khabar cik bodoh. Cakap yang tu. Dalam mazhab Syafi'i kau nak sebut macam tu. Tapi ada juga ulama yang menyebutkan, saya fikir kalau dia sebut lagi marah kawan tua tu kawan tu, eloklah saya ingat makcik tak payahlah saya ulang perkataan tu, buruk pernah dongan. Cuma saya minta makcik izin dan saya tak menceritakan apa yang saya ngumpet. Boleh tak? Tak apa dah nak kau ceritalah, cik sanggup dongan. Tak apa, lain cerita. Kau ada khabar tak nak dengar kat apa yang kau cakap? Apa khabar? Dulu saya khabar cik ni bangang. Sila bilang lompang tu tak? Kau nak sebut dalam mazhab Syafi'i kan? Kau nak sebut macam tu. Apa kita umpet? Satu contoh lah. Banyak contoh-contoh lain. Menzalimi sahabat-sahabat, saudara-saudara. Orang beriman ni Tuhan sayang. Itu satu kesalahan. Cuba tengok dalam sejarah dalam Quran. Apa kesudahan orang-orang yang memusuhi orang yang beriman? Yang cakaplah kan, semuanya mendapat balasan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih menyebutkan, jadi kesalahan dalam konteks ayat ini, apa kesalahan itu? Ai harraqahum binnar. Kesalahan orang dulu dia membakar orang yang beriman. Dia membakar orang-orang yang beriman. Kemudian summalam yatubu, dia tak bertaubat. Kalau bertaubat Allah Ta'ala ampunkan walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Lam yatubu ay min qabihin sani'ihim. Dia tidak bertaubat daripada keburukan perbuatan itu. Dia tak bertaubat daripada keburukan perbuatan itu. Dan maka falahum azabu jahannam. Kerana kekufuran mereka diazab oleh Allah. Walahum azabul hariq. Di dunia di dunia liikhraqihimul mu'minina binnar. Di dunia di akhirat azabul jahannam. Di dunia lagi dia akan dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan catatan daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi. Itu penjelasan daripada Ibnu Abbas. Dan juga ada juga pandangan ulama menyebutkan walahum azabul hariq. Maksudnya bagi mereka yang membakar orang beriman ni, di akhirat mereka akan walahum azabul hariq. Maksudnya bagi mereka di akhirat azab, ada azab zaidun ala azabi kufrihim bima akhraqul mu'min. Di dunia mereka akan mendapat azab, di akhirat ditambah lagi azab oleh Allah kerana kesalahan, kerana kekufuran mereka dan dosa membakar orang-orang yang beriman. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi. Jadi ke dunia orang dapat azab, ke akhirat pun dapat azab. Kesalahan orang-orang dulu. Itu juga kita waktu yang muka bumi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan menurunkan azab kepada orang-orang yang menzalimi saudara-saudara yang lain. Tapi dalam hadis Nabi mengingatkan bahawa rasanya da'watul mazlum, mustajabnya doa orang-orang yang dizalimi oleh Allah, oleh manusia. Bila dia doa pada Allah, doanya tidak terhijab. Orang yang kena zalim ni, dia doa sungguh-sungguh, doanya tidak dihijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
Ada yang kita tak baca kok. Hmm. Kita tengok muka surat 76. Inilah ancaman kepada golongan orang-orang yang sesat yang terdapat pada setiap umat kerana menyakiti dan membuat penganiayaan kepada golongan orang-orang yang berada di dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran tersebut. Sama Sanji sebut. Ni ancaman ni, kita Ashabul Ukhdud ni merupakan ancaman kepada golongan orang yang sesat yang terdapat pada setiap umat. Kalau zaman dulu sampai zaman sekarang ada orang-orang yang macam Ashabul Ukhdud dipanggil. Dia tak nak bakar kita, tapi dia menyusahkan kita. Menyusahkan kita, menzalimi kita, macam-macam ditahan, macam-macam dibuat sampai sakit jiwa kita. Susah hidup kita atas bumi ni. Kerana kita nak menegakkan agama, nak naik tinggikan agama ni, ada orang tak suka orang macam ni. Maka orang-orang yang macam ni sesat ni, orang yang menghalang-halang manusia beriman, orang beriman ini, maka dia diancam oleh Allah Ta'ala dengan cerita Ashabul Ukhdud. Sebab tuan-tuan, kita kena duduk bersama orang-orang yang beriman. Jangan duduk bersama orang-orang yang telah jelas kekafirannya di sisi Allah. Kerana orang-orang yang duduk bersama orang kafir dikutuk oleh Allah mendapat sama kutukan kerana dia sama dengan orang kafir. Jadi orang beriman kita akan dapat kelebihan duduk bersama dengan orang beriman. Alah, kalau kita nak buat perumpamaan senang je. Tuan-tuan duduk dekat kedai minyak wangi. Tentulah bau minyak wangi. Takkan bau tai pula. Tuan duduk kat jamban memanglah bau tai sebab tepi tu tai. Jadi macam itulah kita jadi kita mudah kan? Perumpamaan mudah. Duduk kat jamban confirm bau najis. Duduk kat kedai minyak wangi selalu memang bau minyak wangi lah yang ada. Tentulah kita duduk bersama orang beriman, insya-Allah akan dapat keberkatan, kelebihan orang-orang itu. Duduk bersahabat bersama orang-orang yang telah jelas kekafirannya, kita sama akan dapat kecaman. Contohnya diambil dari kisah kekejaman Ashabul Ukhdud membakar orang-orang beriman yang mereka anggap telah bersalah. Contoh yang paling dekat pula ialah kekejaman orang-orang kafir Quraisy menguji dengan siksaan kepada orang-orang mukmin yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menyeksa keluarga Yasir, Bilal bin Abi Rabah dan lain-lainnya dengan bermacam-macam penganiayaan dan siksaan. Malahan mereka juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mahu bertaubat dari dosa yang mereka lakukan dan masih juga kufur sehingga mereka mati. Hukumannya akan dibakar dalam neraka jahanam. Dah habis dah kisah Nabi-Nabi Ashabul Ukhdud. Dibawa contoh yang dekat, Bilal bin Rabah, Yasir, ni semua dah meninggal dunia. Dan kemudian perjuangan Nabi itu diteruskan oleh orang-orang yang beriman yang masih lagi kukuh keimanannya bersama agama, memperjuangkan agamanya sampai ke akhir zaman ini, dan mereka pun tidak lari daripada penganiayaan, kezaliman daripada orang lain. Kita sama. Kita sama. Apa yang Nabi bawa, orang akhir zaman ni bawa, dia pasti akan mendapat fitan, cobaan seperti mana Nabi terima. Kerana itulah dia sunnatullah. Perjalanan Tuhan tentukan orang yang bawa agama ni, Nabi-Nabi bawa dulu, dia akan sama mendapat seperti mana yang dia dapati oleh Rasul-Rasul. Tentu akan ada penentangan, penzaliman ke atasnya macam-macam kerana membawa agama. Sebab hak lawan dia batil. Atas muka bumi ni pasti akan ada orang tak beriman, pasti ada orang tak suka dengan iman. Kalau ada orang yang suka dengan iman, pasti akan ada orang yang tak suka dengan iman. Confirm. Jadi mesti ada pertembungan hak dengan yang batil, iman dengan kufur tu sampai hari kiamat. Maknanya orang yang beriman dan dia menjunjung keimanan, dia pasti akan ditentang oleh satu puak lagi yang tak berapa suka dengan keimanan, sungguh-sungguh pun nak beramal dengan agama. Akan berlaku sampai hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kejayaan yang besar. Allah Ta'ala sebut orang yang betul-betul beriman, dia beramal soleh, buat amalan yang baik, baginya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itu adalah kejayaan yang besar baginya. Selalu kita jumpa kan, orang-orang yang beriman, beramal soleh, masuk syurga, di bawahnya
yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Sampai orang tanyakan, sungai asal syurga ya sungai, syurga ya sungai. Ayat itu turun ke tanah Arab tuan. Air ni payah. Kan bila dapat air tu, ya Allah, cuba tengok duduk kat Mesir tu, hujan tak pernah ada. Sekali turun hujan, semua turun ke rumah. Duduk dah. Tafakur hotel padang pasir tu sebab hujan turun. Pada hujan ni bukan basah pun, hujan goyang-goyang sikit dan salju turun tu. Dia punya suku air turun. Betul ke cakap tu. Jadi syurga ni, kita orang Arab ada air mengalir sungai, syurga dalamnya ada air yang mengalir. Terbayang pada mereka cantiknya syurga itu. Kita sendiri pun tuan-tuan kan, pergi di kawasan yang ada air sungai yang jernih, kita tengok pun seronok, datang sendiri seronok tu. Padahal sungai tau. Tengok seronok tengok air sungai. Duduk mana mandang gitu. Jadi ini pula sungai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya siapa yang beriman dengan mentauhidkan Allah serta beramal soleh dengan mengerjakan perkara-perkara kebajikan, menepati perintah agama dan menjauhi apa yang dilarangnya semata-mata mengharapkan keredaan Allah, balasannya ialah mendapat syurga yang penuh dengan pepohon, buah-buahan yang rindang, kerana sungai-sungai mengalir di bawahnya sebagai suatu kejayaan besar bagi mereka. Ini kata Ustaz Ahmad Sun Haji. Di sini disebutkan oleh Imam Qurtubi, dia bahaskan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman. Siapa ini? Ai haula'il ladzina kanu amanu billah, yaitu orang-orang yang beriman dengan Allah, wa saddaqu bihi wa bi rusulihi, dan dia membenarkan Allah juga rasul-rasul utusannya, wa amilus salihat, dan beramal saleh, lahum jannat, baginya kebun-kebun atau syurga. Disebut air basat bustatin, maknanya kebun-kebun dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Tajri mil tahtihal anhar, syurga yang penuh dengan sungai. Disebut oleh Imam Qurtubi di sini min ma'in ghairi asin wa min labanin lam yataghayyar ta'muh wa min khamrin ladzatan lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Maksudnya tuan, syurga yang mengalir dalam sungai. Sungai apa? Air yang tak pernah berubah bau, warna serta rasa. Air sungai ni dia asin, dia manis, sedap diminum. Dan juga sungai-sungai yang terdiri daripada susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tak pernah berubah rasa dia, susu ni. Dan juga air sungai-sungai yang mengalir di dalamnya khamar, arak. Ada sungai air tawar biasa, ada sungai susu, dan sungai min khamrin. Khamrin ni arak yang lazat bagi peminum-peminumnya, tidak memabukkan. Dan sungai yang terdiri daripada madu, madu-madu yang enak rasanya, asalin musaffa. Balasan kepada orang-orang yang beriman, zalikal fawzul kabir, itulah al-azimul ladzi la fawza yushabbihu, satu perkara besar, balasan besar yang Allah Ta'ala beri, yang tidak ada satu pun boleh menyerupainya, kata Imam Qurtubi rahmatullah. Tuan Pari daripada Senia sampai Perlis, tak jumpa lagi, masuk Thailand, masuk Burma, pergilah jelajah semua negara ASEAN, cari kok ada sungai tu rasa madu, sungai tu madu ni. Tak jumpa dah. Ataupun sungai tu arak pula, memanglah tak ada di muka bumi. Sebab Imam Qurtubi tak ada sebut, tak ada sungai macam ni, mana ada. Sungai dalam dunia ni tak koruh, lumpur tu tak ada rasa apa, rasa tanah je. Ini ada air putih, you nak minum you ambil je. Susu ada, air putih ada, biasa ada, arak ada, dan keempat ada madu, yang disediakan oleh Allah. Inilah kejayaan yang besar bagi orang-orang yang beriman, kata Imam Qurtubi. La fauza yushabbihuhu, tidak ada satu kejayaan pun yang boleh menyamai kejayaan orang yang duduk dalam syurga Allah. Inilah sebesar-besar kejayaan, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaihi. Okey tuan-tuan, itu ayat yang ke-11. Kemudian pada ayat yang ke-12, sesungguhnya seksa Tuhanmu sememangnya keras. Inna batsha rabbika lasyadid. Kemudian Allah mengkhabarkan ada balasan seksanya kepada orang yang menjadi musuh kepada Rasulnya Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, balasan seksa Allah sungguhlah dahsyat dan akan menimpa kepada orang-orang zalim lagi sangat jahat. Orang yang menzalimi Nabi, memusuhi Nabi, kemudian memusuhi orang beriman, Allah Ta'ala kalau dia nak azab orang, azab Tuhan sungguh pedih. Cukuplah tuan-tuan, tak payah kita nak susah pening-pening kepala. Kita sorot kembali dalam Quran, kita tengok bagaimana bentuk siksaan Allah kepada orang yang memusuhi para rasul dan orang-orang yang beriman. Zaman Nabi Nuh, banjir besar. Zaman Fir'aun, tenggelam dalam laut. Zaman Nabi Lut, diterbalikkan kampung, termasuk dengan isi Nabi Lut sendiri. Kaum Samud, bagi dimusnahkan dengan satu tempikan. Zaman Nabi Ibrahim, dibuntuh rumah, rompak semua mati. Sampailah ke zaman Nabi Muhammad, orang Quraisy Mekah yang dulunya memalukan Nabi, memijak kepada Nabi ketika solat, meletakkan isi perut unta atas leher Nabi, akhirnya mereka dimalukan oleh Allah, di mana akhirnya mereka tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Sebahagiannya mati hina, seperti Abu Lahab yang kita ceritakan dulu minggu lepas ke bila, kan mati bergulit, akhirnya saudara mara sendiri pun tak nak angkat dia Abu Lahab ni. Dah busuk warna jadi fitnah. Ahli kerabat yang ambil kayu, tolak. Dari lubang Musa, tolak yang tu je. Kambui dengan batu. Musuh Allah. Kan? Jadi Allah Ta'ala ingat, inna batsya rabbika lasyadid. Azab Tuhan tu cukup pedih, cukup dahsyat bagi orang yang memusuhi Allah, memusuhi para rasul, memusuhi orang-orang yang beriman. Dalam juzuk 13 ada Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab satu kampung yang dia berlaku zalim, buat maksiat banyak, berlaku zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Azab Tuhan cukup pedih. Allah Ta'ala ingatkan, azab Tuhan cukup pedih. Kalau dia mengazab, memang tahu lah. Memang tahu, konon. Kemudian disebut pada ayat yang ke-12, yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulakan kejadian makhluk dan mengulangnya kembali hidup. Mana Allah yang hidupkan, kemudian matikan, kemudian Allah Ta'ala hidup kembali. Allah Ta'ala hidupkan daripada tak ada kepada ada, hancur, mati, masuk tanah, kemudian Tuhan ciptakan balik. Ini maksudnya. Ini maksud ayat. Dialah dia Allah, sedangkan dia adalah Tuhan yang memulakan kejadian makhluk dan berkuasa mengulangnya kembali hidup sesudah mati. Janganlah ada seorang makhluk pun menyangka orang jahat akan terlepas dari siksa dengan menyangkakan Allah telah cuai dan lalai. Sebaliknya, Allah sengaja menangguhkan siksa tersebut hingga ke hari semua makhluk dikembalikan kepadanya. Itulah hari berlakunya siksa yang sangat keras. Jadi disebut dalam di sini maksud ayat innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kalau maksud ayat ni maksudnya Allah Ta'ala yang ciptakan manusia daripada tak ada kepada ada, matikan, kemudian Allah Ta'ala ulang balik, cipta manusia itu hidup balik. Itu dikebanyakan, itulah pandangan oleh kebanyakan ulama. Ada satu lagi pandangan daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala lah yang innahu huwa yubdi'u, memulakan maksudnya, wa yu'id, mengulang. Kata Ibnu Abbas, memulakan tu iaitu memulakan bagi orang-orang yang bermusuh dengan orang beriman, para rasul ni. Allah Ta'ala lah yang memulakan azab yang membakar di dunia. Di dunia Tuhan bagi azab, kemudian di akhirat Tuhan ulang balik azab tu sekali lagi. Itu juga maksud ayat innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah yang memulakan dan dialah yang mengulang kembali. Memulakan apa? Memulakan mengazab orang kafir di muka bumi ini. Kemudian di akhirat Tuhan ulang balik azab itu. Itu kata Ibnu Abbas, pandangan daripada Ibnu Abbas. Dan pandangan ini juga dipilih oleh Al-Imam At-Tabari rahmatullah alaih. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih. Tuhan tu walaupun kita buat dosa banyak, buat salah Tuhan, dia maha pengampun. Lepas tu kita bangun malam-malam mohon ampun pada Allah pada setiap perbuatan kita. Kita bangun pagi Selasa, kita minta ke Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang kita buat hari Senin. Kan?
Kita bangun pagi Rabu, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa yang kita buat hari Selasa. Kita bangun pagi Kamis, kita minta Allah Ta'ala ampunkan kesalahan hari Rabu. Begitulah berikut sampai Ahad. Kok setiap hari kita mohon ampun pada Allah, insya-Allah. Kita sentiasa memperbaharui taubat kita, insya-Allah kita bersih daripada dosa dan maksiat. Tapi kita tak bangun. Cuba bayangkan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat dan tak pernah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya bertimpuk, akhirnya menggelapkan hatinya. Bala man kasab, itulah maksud ayat. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan orang yang telah diliputi hatinya oleh dosa dia, akhirnya mereka itulah orang-orang yang kita tak nampak kebenaran ini jadi ahli neraka, mereka kekal di dalam. Itu kita perlu minta keampunan banyak-banyak. Ulama dulu sebab itu lepas semayang ni tak ada perkataan lain. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab tu kita duduk macam mana pun, tembong ko, sandar ko, ketika lafaz tu kita ucapkan, hati kecil kita hati tu mesti bersama dengan lafaz tu. Baru kita dapat rasa sambil kita ucap, walaupun kita latih Astaghfirullahaladzim, hati itu berkata, ya Allah, ya Tuhanku, hari ini banyak dosa ni, sebelum aku semayang ni, ampunkan kesalahan aku. Buat semayang zuhur, mintakan ampun dengan dosa sebelum subuh, sebelum yang kita buat semayang zuhur. Semayang asar, minta ampunkan dosa yang kita pernah buat sebelum semayang asar. Semayang maghrib datang, kita mohon ampun dosa-dosa yang kita buat sebelum semayang maghrib. Begitulah seterusnya. Setiap hari kita mohon ampun, setiap hari, pagi kita mohon ampun, malam mohon ampun. InsyaAllah selamat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Di mana kata Imam Qurtubi, Ghafur itu maksudnya Allah Ta'ala menyembunyikan dosa hamba-hambanya dan tidak menyingkap keaiban. Ghafur di sini dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih. Pengampun dengan maksud Allah Ta'ala ampunkan dosa dan tidak singkap kesalahan kita, disembunyikan dosa-dosa orang beriman ni, Tuhan tidak menyingkapnya, menyingkap aib orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala bersifat wadud, iaitu al-muhibbu li awliya'i. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi wali-walinya, orang-orang yang berlindung dengannya, berlindung dengannya. Kata Dhahhak, kama yawaddu ahadukum akhahu bil busyra wal mahabbah wa anhu aidan. Seperti macam kamu, bila kamu ada saudara, kamu nak selalu bawa berita gembira dekat dia. Kamu nak tunjukkan berita-berita yang menyenangkannya. Begitulah Allah Ta'ala. Kasih Allah Ta'ala kepada orang beriman ni. Itu segala keaibannya, berikan dia khabar-khabar yang gembira saja. Yang itu disebutkan di sini, sayang Allah bil maghfirah, dengan mengampunkan dosa orang-orang yang beriman. Azan betul? Ada dengar azan tak? Sama-sama. Kita tengok sikit itu tuan. Habiskan ayat ni. Zul arshil majid fa'alun lima yurid, yang mempunyai singgasana lagi mulia, maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Tuhan yang maha pengampun ni, Tuhan yang mempunyai arash. Saya tak nak bincangkan arash. Sebagian ulama menyebutkan arash ni jangan dibincangkan, di luar pengetahuan kita. Nak bincang tentang arash Allah. Langit yang kita nampak, bintang-bintang pun tak apa kita nak bincang sampai hari ni. Ada yang benda-benda baru di langit tu kita nampak. Ini pula arash, tak mana-mana diam, tak mana-mana tobo, mana mandai pula kita nak khabar macam ni. Sebab tu setengah ulama mengatakan membincangkan arash ni perkara bid'ah. Atau perkara bid'ah, nak bincangkan baru kita tak tahu. Kita nak bincangkan arash, mana tahu. Kalau nak buat perumpamaan, senang je ni lah. Tukang masak yang dia mahir masak, dia tak tahu bondo. Dia nak bincangkan tentang macam mana cara nak motoran kereta. Waya-waya itu tak mana dia nak memandai kereta ni macam ni. Jadi macam kawan saya dulu, kita cerita tentang motor-motor, kita masuk cerita Vespa. Vespa tu dia ada gear Gustan. Bahak lah. Vespa tu dia ada gear Gustan. Kata mati saya, ya Allah, apalah. Kalau tak tahu diam-diam. Kata Allah Yarham Ustaz Ismail Kamus, kalau kita tak tahu kita diam-diam. Kalau kita bercakap benda tak tahu, confirm kebodohan kita.
Nampak jelas bodoh jadi simpan-simpan bodoh tu. Kalau tak tahu dia diam susahnya. Ini ramai orang tak tahu, dia buat-buat tahu. Itu namanya memandai-mandai. Kan, memandai-mandai ni tak mesti pandai. Kadang-kadang orang bodoh, orang mandai-mandai je. Jadi dalam bab arash tuan kita berhenti. Walaupun ada diceritakan oleh ulama, tapi saya tak nak membahaskan tentang Zul Arshil Majid. Antara firman Allah kan. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari dan arash Allah Taala tu berada di atas air. Tuan-tuan bayangkan. Arash ni maksud arash tu atap tinggi. Kita kata kat langit lah arash. Duduk di atas air. Ada air lah atas tu, ada sungai yang kat atas tu tuan. Tu yang kita tak faham apa yang Allah Taala nak sebutkan. Di luar penguasaan ilmu kita. Jadi kita senyap-senyaplah sebab kita takkan dapat menguraikan. Fa'al lima yurid. Ni boleh kita bahaskan. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan Allah Ta'ala tidak tertegah melakukan sesuatu yang dia kehendakinya. Tak ada orang yang boleh menghalang apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti mana manusia boleh menghalangi manusia berbuat sesuatu. Tapi Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kekal sebagai Tuhan pada Rabb yang berkuasa yang tidak tertegah oleh mana-mana kuasa yang lain. Kerana dia menguasai semua orang, semua keadaan, termasuk langit bumi ni kepunyaannya, maka tidak ada orang yang boleh menghalang dan melakukan. Sehingga disebutkan kalau Allah Ta'ala walaupun pada akal manusia orang yang miskin semiskin-miskin orang amat ajaib dan sukarlah orang yang semiskin-miskin orang tiba jadi orang kaya, memang tak boleh lah. Dia meniaga macam mana pun nak memulung memang berpayah, mustahil bagi kita. Tapi kalau Allah Ta'ala nak menjadikan orang tu kaya, sekali mata orang tu kaya. Orang tu banyak harta dia, berjuta-juta, berbilion-bilion duit dia. Hampir pasti dia takkan jatuh miskin dalam kehidupan dunia ni. Manusia lain takkan dapat memiskinkannya. Susah, duit dia banyak. Tidak bagi Allah Ta'ala. Bila-bila dia boleh miskin. Begitu juga orang kampung biasa yang tidak ada pangkat dan kedudukan. Pagi bawa cangkul, pagi nganda cangkul, petang pun nganda cangkul. Pagi pergi kebun, ikut cangkul, petang pun ikut cangkul lagi, balik bawa cangkul. Cangkul yang ada kat dia. Tetapi satu ketika mungkin satu hari dia tidak lagi mengganda cangkul. Dia ganda lain pula ini ganda Dia jadi orang yang kaya, pemerintah yang besar. Mungkin. Seperti mana Allah Ta'ala pernah jadikan Daud alaihissalam yang hanya menternak kambing, tanam sayur, tiba-tiba menjadi Nabi, Rasul dan ketua. Itu juga Talut yang disebut kat masjid dulu. Orang kampung besok, akhirnya Talut diangkat menjadi ketua. Zaman dulu, zaman sekarang pun ramai kan orang-orang yang kita tengok besok ya, tapi akhirnya Allah Ta'ala berkehendak. Tiba-tiba dia jadi seperti mana ini kehendak dia Allah. Tuan percaya tak? SC boleh jadi Perdana Menteri. Tuan fikir pun tak boleh lah, tapi kalau Allah Ta'ala kehendak pun dah tahu. Satu hari tiba-tiba dalam tempoh 5 tahun sampai saya pencet Perdana Menteri yang ke-11. Besar bersepuluh berapa. Tuan-tuan orang bikin mustahil lah. Saya pun bikin mustahil lah tu. Tapi tidak bagi Allah. Perkataan mustahil ni hanya ada kat kita tuan. Dekat Allah Ta'ala tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Saya cerita tadi tu cerita mustahil tu. Kan? Tiba-tiba pengurusi surau jadi YB. Mustahil tak? Tuan bikin saya ni mustahil. Tapi kalau Allah Ta'ala nak, tiba-tiba jadi YB. YB kotor. Betul? YB yang besar dia. Dia nampak orang susah kan. Tiba-tiba satu hari dia buat batu besar. Apa kena itu? Tak tahu. Tak mana-mana orang kaya nak mati. Bagi wakaf kotor kat dia. Dia bukan kaya. Boleh jadi itu. Ramai yang macam tu tuan. Macam saya cerita orang ke Bukit Rokan kan. Ada Bukit Rokan. Susah hidup kan. Tiba-tiba mati Pak Mentua. Rupa-rupa Pak Mentua ni adik-beradik orang kaya. Tanah agak rombak melambat-lambat. Sekarang dalam proses mengiru tanah. Seorang-seorang adik-beradik itu. Ayah dah meninggal. Ayah turun ke anak. Anak ni susah. Dua keldah tuan. Akhir kira-kira. Dapat 2 juta. 2 something lah. 24-25 juta. Tak ada kerja apa. Dua keldah. Meninggal ayah. Tiba-tiba datang mak beritahu. Abah kau ni sebenarnya dulu ada adik-beradik baru tahu. Sebab ayah dulu kau tu tukang masak hebat ke Singapura. Pindah ke Bukit Kontara. Lepas tu duduk situ jadi penukar peldah. Tak tahu adik-beradik ni kayu-kayu. Ada tanah-tanah banyak. Yang Wan ni nenek
Bagi-bagi nak ayah ni tu tanah apa. Tanah ke Bogor, ke Sungai Pencalo, ke Gombak, tanah-tanah semua mahal. Bila kita saksi, masuk dia. Tak banyak ada ustaz. Sikit dapat dalam dua ya. Dua apa? 2.3 juta itu lah. Sikit. Sekarang ni awal itu dia dah dapat 90,000 dah. Tu sikit dia tu tanah tegang ke ada lagi yang balance ni di tengah buat urusan di mahkamah. Allah Taala nak. Kan? Besok kira-kira sekarang ni dia pakai kereta Iswara buruk ya. Kalau dia pakai Mercedes dia tak ingat lah. 2.4 juta nak buat apa? Kan? Tu nak cerita tuan-tuan. Bila Allah Taala berkehendak. Kita yang senang jangan anggap senang. Kalau Tuhan sekali nak konon kita, bam. Nauzubillah min dzalik. Terbakar rumah. Macam dekat kampung saya, rumah panjang tuan. Rumah itu berapa bilik, 5-6 bilik. Rumah. So kali terbakar kan. Sekarang saya balik kampung sebab rumah datuk saya. Tengok sedih juga tengok rumah tu. Tanah besar. Kita pernah naik rumah tu sebab rumah-rumah jiran datuk kita kan. Rumah kampung tu dia buat besar saya. Oh, indah. Siap menganjung, memanjang, malam-malam duduk berbual sambil cakap pokok pucuk kan. Kalau sekarang tak ada anjung. Ada dua ada anjung kan, tak pucuk. Tu datang lakwan buat ikut kodok lah, terbakar tuan. Senia rumah betul bagar kan. Terbakar. Hari ni bila saya balik kampung, orang kampung saya tu panggil ceramah. Bila pandang rumah tapak rumah tu sedih lah, tinggal lah. Tak ada rumah. Itulah rumah antara rumah yang terbesar. Bila Allah Ta'ala nak. Jadi kita mohon ampun pada Allah atas segala kesalahan kita. Kerana takut kita ni diazab oleh Allah kerana kafarah dosa kita. Istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Mohonlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kesalahan kita diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kebaikan kita diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk malam ni. Mohon ampun, mohon maaf kalau terlebih cakap ada yang kasar-kasar. Tidak ada niat. Mudah-mudahan kita semua diberikan pengampunan, disayang oleh Allah Ta'ala, kehidupan yang selesa di dunia dan keselamatan di akhirat. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ni berapa bulan tuan ya? Berapa bulan ya? Hari bulan mana tak ingat lah. Dah tua lah. Ada soalan tuan-tuan? Kalau silakan, kalau tak ada kita buat tiket sini. Sementara saya minum air. Ya tuan.